Oh, mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warhamna Rabbana atina min ladunka rahmah wa raditu billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan kehendaknya kita dapat hadir dalam suatu majlis yang cukup mulia. Dihormati dan disayangi yang diketua haluan kita, Ketua Abdul Qadir, Ketua Biro Haluan Fitrah Kedah, Dr. Nasir, Dr. Finan Haluan Kedah, sahabat dan sahabat, anak-anak murid saya di kalangan mualaf dan saudara baru yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati Dr. Nasir untuk menjemput saya memberi tazkirah ataupun motivasi. Memang ini susunan Allah, kerana ada beberapa perkara yang penting yang perlu saya sampaikan. Jadi Allah memilih saya dalam program ini untuk menyampaikan beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua seperti mana yang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam ini akan hancur binasa, termasuk diri kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita buat masa hidup di dunia ini? Kerana ada jalan-jalan yang banyak melalaikan. Allah sebut dalam Quran, kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan permainan. Jadi kita perlu berhati-hati. Perlu kita sampai kepada Allah dengan kejayaan amal soleh dan takwa. Benar. Dan juga ada mesej yang perlu saya beritahu kepada sahabat-sahabat yang perlu disampaikan kepada Presiden kita. Mudah-mudahan jadi terbaik. Presiden kita umpama Perdana Menteri lah, Presiden Ibu Kadir pula Menteri Besar Kedah. Jadi saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sentuh 3 topik mengenai ibadah puasa dalam bulan Ramadan dengan kehidupan kita sampai akhir hayat. Saya
saya terlupa ayat ini baca, rupa-rupanya dengan izin dalam ada rahsia-rahsia yang sebenarnya ada dalam ayat dan ibadah Quran. Nombor 2 berkaitan dengan halal 7 mu'alah. Nombor 3 halal 7 haluan fitrah. Dan sebelum saya memulakan tazkirah saya minta utamanya anak-anak murid saya ni, mu'alah dan saudara baru, bila saya mengajar ramai mereka tahu atau mungkin ada yang tidak tahu. Dalam kelas musbah saya ajar 20 tahun. Jadi masa kita dengar kuliah ataupun ceramah ataupun pengajian, dia ada adab dia. Dia kena tunggu. Kalau kita tak tunggu, rugilah. Kadang-kadang syaitan itu pandai. Dia nak rosakkan kita, adalah benda-benda yang dia guna rosakkan. Jadi nak WhatsApp, nak jawab WhatsApp, tunggu habis tazkirah. Jadi saya minta handphone ni tu faham-fahamlah. Masa saya kuliah tu saya ambil handphone anak murid saya, atas meja tu ada bakul. Semua handphone tengah bawa tubuh dalam bakul. Tunggu pelajaran tu. Kita duk mengajar, duk ceramah, duk WhatsApp, duk jawab. Habis apa yang didengar itu yang ilmu-ilmu ni tak masuk. Dalam majlis ni boleh tak sabar sah. Dia ada baik dan buruk. Kadang-kadang kita jadi hamba handphone. Mau makan, mau minum, masa pintu, toilet, bawa handphone. Sebab dia sudah jadikan kita hamba handphone. Kalau kali jabatan lembaga zakat perhati juga kawan-kawan, naik lift dengan handphone, jalan tengok dia jadi macam. Bila saya hadir program bersama pegawai-pegawai rumah, pegawai saya duduk belakang pegawai rumah main handphone sampai pegawai jati pun tahu. Saya duduk belakang saya tengok semua main handphone. Allah duduk ceramah. Jadi benda ni dan jaga, jangan jadi maksud. Jadi boleh tutup saya? Boleh tak? Kaya aku tutup dah. Dengar. Tak rugi. Lepas sejam saya ceramah dah, buka balik. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tahun 2017 saya dapat panggilan daripada Seribu Zakat. Ustaz Naib, bolehkah kamu ni bertugas di lembaga zakat? Kita ada asnaf mu'alah, tetapi kita tak ada bahagian mu'alah. Kita tak ada jabatan mu'alah. Ustaz Naim datang fikirlah bagaimana nak jalankan aktiviti bahagian mu'alah ni. Jadi saya menganggap ini Allah Subhanahu Wa Taala nak guna tenaga saya, fikiran saya untuk mewujudkan. Jadi saya bagi nama, saya pilih seorang saja. Saya bagi nama bahagian pengurusan dan pembangunan mu'alah. Itu nama bos saya bagi. Lepas tu apa program? Saya berhubung dengan Dr. Azizan, Ustaz Aziz bin Barli, sahabat-sahabat saya bincang. Ni kita nak buat apa ni, agenda ni, semua saya bincang dengan sahabat-sahabat kita. Jadi alhamdulillah nama bahagian ini pun diluluskan. Tahun ini alhamdulillah bahagian mu'alah diiktiraf sebagai suatu jabatan macam kementerian kan? Tapi lembaga zakat ni jabatan itu ditukar kepada division. Division pengurusan mu'alah dan dakwah sosial. Mulai bulan lepas telah diiktiraf. Kami dah berpisah daripada jabatan agihan jadi satu jabatan asing.
jabatan ataupun division pengurusan mualaf dan dakwah sosial. Ini kerja aku lebih tinggi dah. Banyak perancangan nak buat. Dan bahagian kami ini diberi untuk program-program untuk mualaf, dakwah dan sebagainya, kebajikan tarbiyah ni 30 juta. Tuan-tuan fikir 30 juta ni banyak. Bahagian mualaf saja dia bagi 10 juta tu. Dan alhamdulillah saya masukkan aduan fitrah ni dalam NGO mualaf ni, dapat dana 30,000. InsyaAllah tahun depan kita pun dah bincang, setiap NGO ni kita nak tambah jadi 50,000 tahun depan, insyaAllah. Boleh gunakan untuk dakwah, pendidikan atau tarbiyah dan kebajikan kepada mualaf. Dan yang terbaru minggu lepas dalam masyarakat saya sebut, kita ada nanti pendawah-pendawah mualaf, termasuk Akhir Wan ni 14 orang dah pendawah di setiap daerah, ada 2 untuk kerjakan kerja-kerja dakwah, dan dibayar elang 1,500. Sampai Simo kata kita bagi macam skim gaji kepada mereka 2,000 lebih, 3,000 pun boleh. Kita kata start yang 2,000, 3,000 lagi jangan bagi. Kita bagi 1,500, kita tengok gerak saja mereka. Penilaian sampai level tu. Jadi saya bagi cadangan kaunselor untuk khidmat nasihat kepada mualaf pada wujudnya. Pendawah tak cukup. Mualaf ni datang memeluk Islam ni, masalah dengan keluarga yang bukan Islam, kadang-kadang isteri masuk Islam, masalah dengan suami masuk Islam, masalah macam-macam masalah. Dalam masalah tu kita suruh mengaji, kita suruh dia menghayati Islam. Kadang-kadang dia tak mau hadir untuk pengajian, jadi kita cek, tengok ada masalah, jadi kita perlukan selesaikan masalah mereka. Jadi kita kena ada kaunselor. Jadi insyaAllah kita pun akan cari kaunselor ni. Kita tengok berapa orang daripada haluan pun kita akan pilih, dan kita akan bagi skim gaji ke ataupun ikut maduamu bapa. Dan saya pun berhubung dengan Cikgu Hadi Terli. Dia ni memang ada kebakaran dalam kaunseling ni. Siapa perlu dilantik, apa kelayakan dia, apa bayaran dia, saya pun beritahu ahli Wan ni. Kita pergi jemput bermalam di rumah dia, kita ambil idea-idea ni, nanti saya bawa kita dia letak dalam kami punya masyarakat. Jadi banyaklah agenda ni. Jadi pertama, saya bila baca ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan kita renung, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut wahai beriman. Lepas itu belakang tu la'allakum tattaqun, bertakwa. Apa beza orang beriman dan bertakwa? Kita tahu dah sifat-sifat orang yang beriman, kita sudah tahu. Apakah tak cukup? Jadi satu orang hamba Allah yang mulia. Kenapa Allah sebut akhir sekali dalam ibadah puasa ni yang kita kerjakan, dia ada 2. Kita berpuasa, mana dia kita tak makan, tak minum, hubungan suami isteri pun tidak ada masa berpuasa. Dan dikaitkan pula ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ni, supaya hasilnya kamu jadi bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita bertakwa. Apa kata cukup jadi orang beriman? Jadi kaji punya kaji ni tengok ada
dia ada perbezaan antara orang beriman dengan orang yang bertakwa. Orang beriman ni taat, patuh kepada perintah Allah, yakin dengan keimanan kepada Allah, yakin dengan kebenaran Islam. Tetapi ada di sana ada satu masalah kepada orang beriman. Orang beriman ni ada sifat-sifat suka, ada masa dia suka berbuat maksiat, ada masa dia terima rasuah, dia sembahyang, dia berpuasa, terima rasuah. Ada kes-kes mualaf ni bila kita handle tu, ada jabatan polis terima rasuah yang terbaru ni, mualaf yang luar negara Thailand yang nak cop paspor, nak buat pembaruan. Adakah patut pegawai itu akan dah bagi dia orang? Kita akan telefon, kawan ni paspor pun nak mati dah, visa pun nak mati dah, dia kena perbarui. Saya tengok dokumen setahun belum telefon lagi. Dan ada mualaf bila pergi jumpa pegawai kata denda 3,000. Pasal dia masa PKP dah duduk di sini, masa tu mereka dah bagi kelonggaran, siapa luar negara boleh balik free, boleh balik tak balik. Masa PKP dia kena balik, kita nak tutup sempadan dah. Ada juga masa PKP pun mereka bagi balik, dia tak boleh duduk dah. Tapi ini ada anak, ada keluarga, dia kena duduk juga. Jadi denda 3,000. Jadi mualaf nak bayar 3,000, mailah ke bahagian zakat kita. Kita insyaAllah mualaf ke yang lama ni pun insyaAllah ada pertolongan-pertolongan kita akan bagi. Dulu 5 tahun, sekarang kita bincang Ustaz lain macam mana. Yang lama pun kita bantulah daripada mengeluarkan masalah. Yang berhutang apa-apa, kalau bola muda ni berhutang, nak buat perniagaan kan, nak perlu modal, ada masalah kan, nak pergi balik itu kena bayar immigration 3,000, dia tak ada duit, baik kita minta jabatan zakat, tak apa boleh. Satu surat rekomen daripada NGO mualaf ada. Kalau yang bersama dengan kita, dia kena ada rekomen daripada haluan fitrah, selain daripada surat peribadi dia kepada CEO lah. Jadi kita nak bantu, perlukan bukti kita nak bayar. Audit akan tanya, mana bukti 3,000 tu? Sana pegawai dia bagi tahu bayar 3,000 baru kita lepas. Minta mana surat, dia tak bagi. Saya ajar 2-3 orang, dia tengok kita pakai baju lembaga zakat, pergi jumpa timbalan perkara dia, perempuan. Puan macam mana ni, dia tunggu lama, tak telefon. Dia pergi jumpa kena bayar 3,000. Jadi kami nak bayar, immigration kena bagi bukti, dia kena bayar 3,000. Puan itu bagi tahu salah tu pegawai itu. Dia cakap perlu duit baru boleh selesaikan masalah, dia boleh bagi visa. Dia kena keluar surat, kami kena bagi surat. Macam mana pegawai ni? Panggil pegawai itu, kami keluar, kena balut tu tetap, lepas tu dapat surat. Dan kedua ni kemarin minggu depan 2 orang datang pun macam tu setahun, file hilang, lepas tu buat balik, kena bagi duit. Yang semua kawan tu dia dah bagi dah, dapat tak bagi surat, bagi duit. Dia punya visa dapat, tengok berlaku. Kerja dia sembahyang juga, puasa juga, jadi rasuah. Ini orang yang beriman. Dan berlaku sengketa sesama muslim, pergaduhan sesama muslim.
beriman. Kadang-kadang pergaduhan politik, kadang-kadang pergaduhan jamaah Islam. Tengok, suatu kerugian yang baru besar, kita tak ada penyatuan. Hancur umat Islam di dunia ini kerana pergaduhan sesama Muslim dari segi politiknya. Kadang-kadang jamaah Muslim pun butuh apalah terbaik. Dia buat ini macam ini pun berlaku. Jadi lagu mana kehidupan kita Allah Ta'ala terganti. Masa itulah Allah ciptakan syurga dengan neraka ni. Orang Islam pun akan masuk dalam neraka. Bila berlaku dosa-dosa ni, kalau dia tak taubat, dia kena terima azab. Lepas terima azab baru dia masuk dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki melalui ibadah puasa ni, setakat jangan jadi beriman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ni kamu usaha dalam ibadah puasa ni, ibadah yang pelbagai, solat sunat tarawih, baca Quran, zikir, berdoa dan sebagainya. Mudah-mudahan kamu jadi satu orang yang bertakwa. Apa sifat kajian? Tengok apakah sifat yang bertakwa. Di sana ada peningkatan beriman dengan bertakwa, peningkatan. Dia taat, dia patuh. Dia tambah lagi. Apa dia? Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Dia nak rasuah, dia tak mau dah. Malu. Dia nak rasuah, dia takut. Sama-sama Muslim nak gaduh, tuduh, menuduh, takut. Dia ada hubungan yang hebat melalui ibadah puasa ni. Ibadah yang kita tahu ni telah membentuk takwa. Dia main keluar perasaan malu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki melalui ibadah puasa dapat takwa ni. Inilah kehidupan takwa yang perlu kita bawa serta akhir hayat. Jangan setakat beriman puasa habis. Jadi dia main ibadahnya, ikhlasnya, hebatnya, kemanisan ibadah bulan Ramadan dia dapat. Dia main perasaan malu kepada Allah. Dia main perasaan takut kepada Allah. Dia main perasaan cinta kepada Allah. Dia main perasaan rindu kepada Allah. Jadi dia nak buat kerja-kerja yang tak elok ni, dia malu. Allah tahu. Pergerakan hati dia kepada Allah sentiasa ada. Zikir kepada Allah. Kalau aku bercakap tak elok berkaitan jamaah Islam atau apa-apa ni, aku malu ni, tak elok ni. Gerakan hati yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkata. Jadi dia akan berkumpul dengan Islam, persaudaraan Islam berwujud, pergaduhan antara umat Islam diadakan. Itu dia akan dibentuk nafsu mutmainnah. Jadi takwa ni akan menyebabkan dia dikuasai nafsu mutmainnah. Yang iman ni ada nafsu amaratus su', nafsu jahat itu kuasai dia. Jadi bagaimana dengan ibadah puasa Allah nanti Allah sayang. La'allakum tattaqun, mesti takwa. Kamu dapat. Kamu nak syurga tu kena ada takwa. Dan setakat iman. Jadi hati kamu jadi bersih. Segala hidup kamu jadi terelok. Manhaj syariat Islam yang Allah kendaki kamu akan buat dengan terbaik daripada Quran dan hadis Nabi. Jadi diri hati pergaduhan yang kutuk-kutuk semua kita tak suka. Hati tak suka dah. Hati main persaudaraan Islam. Hati mau cinta kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum ala sudut. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mudah-mudahan kamu, sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia berbagai bangsa suku? La'allakum apa ni?
Mudah-mudahan ditarufu, berkenal-kenalan. Apa saya buat kajian tengok apa dia berkenal-kenalan, mana dia sesama manusia kamu faham, manusia berbagai bangsa, berbagai bahasa, warna kulit adalah makhluk Allah. Bila ada takwa ni nak sembah, ini Hindu Pariam, ini Cina babi, ini Melayu macam tu, tak ada. Orang beriman kadang-kadang cakap begitu. Saya kenal masa tingkatan 2. Saya ni tingkatan 2 ni masa tu guru dia cuti. Jadi guru tak masuk. Jadi saya suka ulang kaji dan bonus. Saya tak tahu tiba-tiba seorang ustaz masuk jadi pengganti guru itu. Murid lain bangun. Saya lewat bangun pasal saya ustaz ni. Ustaz tu kata apa? Oi, ini pada bangun. Ustaz. Oi, ini pada. Mana dia takwa saja. Kita ni takwa mana dia akan diajar melalui ayat ini bahawa semua bangsa ni, manusia ni adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi apa perasaan orang yang bertakwa? Dia tengok Cina, dia tengok India, dia tengok Melayu, ini saudara kita, ini hamba Allah. Dia punya pemikiran, pergerakan hati akan apa. Kalau inilah Allah hendaki, insya-Allah dunia umat manusia tak akan bergaduh. Sebab apa? Islam telah mendidik jiwa-jiwa manusia ini jadi manusia bertakwa yang kenal ini semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ditolong, perlu disayangi, perlu membantu dan sebagainya. Jadi inilah kita sebagai pendakwah daripada haluan. Apa bangsa pun kita tengok, kita melihat fikiran kita, dia tak kaedah. Ini semua hamba Allah yang kita perlu bantu dan sebagainya. Inilah ayat, inilah cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila saya buat kajian, bila suku bangsa-bangsa bersuku, contoh apa dia bersuku? Orang Melayu, bangsa Jawa, bangsa suku Minangkabau, suku apa lagi? Bugis, itu suku. Kalau India, bangsa India, dia ada Hindi, dia ada Urdu. Wah, India pun 13 suku. 13 suku, 300 suku. 300 bahasa India tu suku. Jadi Allah cantik tak ada suku. Jadi saya fikir ini bangsa manusia pelbagai. Siapa yang boleh menyatukan? Agama mana boleh menyatukan sebagai bersaudara? Saya nampak Islam. Kalau agama lain tak ada. Melalui Islam, melalui manhaj yang Allah sebut berkenalan, yang main cinta. Cinta Allah, takwa, cinta kepada makhluk manusia. Dan timbul. Jadi saya buat kajian. Bangsa manusia ini ada berapa? Ini pun kajian saya tengok 560 bangsa lah. Tapi mungkin ada lebih 560 bangsa Allah Ta'ala ciptakan berdua. Daripada 560 bangsa, suku-suku berapa? 5.600 suku dengan bahasanya, dengan warna kulitnya. Ini tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 560 bangsa, 5.600 suku kaum yang ada di dunia Allah sebut litarafu. Aku kenal mengenal, sayang menyayangi melalui akidah Islam. Walaupun dia tak Islam, tapi kita ada disebut kena bantu dia. Sebab itu saya bawa beberapa bacaan buku yang perlu kita sebagai pendakwah ni. Baik ni tengok. Kita kena ambil ilmu. Interaksi Rasulullah bersama non-Muslim. Bagaimana perhubungan Rasulullah dengan non-Muslim? Kita sudah ada di 7 ayat. Contohnya kita beli saja. Buat kajian, insya-Allah kita akan memberi panduan dan hidayah oleh Allah Subhanahu. Dalam surah Al-Ashr ayat 18 Allah sebut juga, wahai orang beriman. Semua Allah sebut, wahai beriman,
bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Jadi di sini pun Allah kan iman dengan takwa. Allah beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap diri kita ni, setiap diri berhati, cek apa perkara saya nak bawa ke akhirat. Cara hidup orang beriman ke ataupun cara hidup beriman dan bertakwa. Kena ingat ayat ayo tu nafsu mutmainnah, Allah sebut. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pada pribadi, wahai nafsu yang baik, yang benar, masuk ke dalam surga, Allah sebut. Siapa dia? Orang beriman. Allah sebut. Dan bertakwa pula sambung lagi, bertakwa sebut bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi insyaAllah ibadah puasa ni, tengok hebatnya ibadah puasa. Dengan berpuasa ibadah yang kita jalankan, Allah sayang kita, Allah kata jangan jadi iman saja, bertakwa. Jadi bila bertakwa kita mainlah suatu yang sifat yang terbaik, seperti ada kepada Rasul dan sahabat-sahabat. Jadi antara dalam tu kita berdoa. Dalam ibadah puasa kita diminta berdoa kepada Allah. Saya nak bawa dua cerita saja. Sebelum saya pergi bayar malam, lepas tu Anwar Fitrah habis dah. Sampai berubah habis dah. Okey dah. Ini Syakta rohani pun kena bagi sikit lah. Sikit saja. Doa boleh tak sikit lah. Doa bila kait dengan doa, orang bukan Islam pun doa Allah kabulkan. Orang Islam doa pun Allah kabulkan. Ini kisah yang benar. Ada jemaah dakwah pergi ke Argentina dari Malaysia. Jadi jemaah ni tunggu di airport. Orang yang nak jemput Argentina, jemput jemaah dakwah ni tidak datang. Tiba-tiba ada seorang orang bagi tekan, pergi jumpa orang. Datang, orang yang sebenarnya datang pun tidak kan. Jadi dia bagi kertas. Dia pergi lah rumah 7 jam. Pergi rumah tu non Muslim. Yang diterima adalah rumah semua Tuhan-Tuhan yang ada dalam agama dia letak. Dan dia tu doa kepada Tuhan yang Maha Esa, wahai Tuhan, kalau mana agamamu yang benar, mana Tuhan yang benar, tolong antar orang kamu. Dia doa kepada sebenarnya Tuhan Esa itu Allah. Allah kabulkan. Jadi jemaah dakwah pergi rumah dia. Jadi dia dikabulkan bahawa Islam, Allah SWT telah mengangkat satu jemaah. Jadi dia minta tolong ajar 2 kalimah syahadat, dia pun memeluk Islam. Ini doa berkat daripada Allah SWT. Jadi yang kedua, mu'alaf ni Ustaz mintalah supaya mu'alaf ni supaya belajar bersungguh-sungguh. Segala bantuan yang kita bagi, sewa rumahnya, bantuan pengajian 300, bantuan fitrah yang baru ni seorang dapat 1000. Tetapi Ustaz, hendaknya anda kena belajar, kena faham, jangan setakat ambil duit. Jadi Ustaz sudah buat sistem. Segala bantuan yang kamu perlu, tapi saya sendiri, saya individu, kelas hadir tak, belajar tak, saya kena. Saya tak mau lepas ni keluar. Ada 15 orang ni rambutan itu kalau dia masuk Islam 20 tahun yang lepas tak pernah dapat bimbingan. Saya tengok statement, tak pernah dapat bimbingan ayat. Tak ada yang pergi ziarah mereka, ada masalah dengan pasangan Islam. Jadi dia sudah nak keluar Islam. Jadi sekarang kita buat kaunseling kepada mereka. Jadi nombor 3 pula, alhamdulillah kita haluan fitrah Kedah ni dengan izin Allah Ta'ala kita pun menjalankan kerja-kerja. Dia ada 3 saya tengok buat kajian dalam kerja dakwah Rasulullah. Dia ada kerja dakwah, dia ada tarbiyah, dia ada kebajikan.
Jadi mualaf-mualaf yang memeluk Islam ni, saya buat kajian tengok 10% masuk Islam pasal kebenaran. Yang ini dia belajar, dia menghayati. 90% ini pula dia masuk Islam pasal perkahwinan. Dan 90% ini pula, separuh ni bila kita ajak dia belajar. Pasangan dia pun orang baik, orang soleh. Dia belajar, alhamdulillah, walaupun perkahwinan, jadi seorang yang soleh, solehah. Yang separuh ni pula, suami mungkin tak sembahyang, isteri pun tak sembahyang penghayatan. Jadi dia ni pun tak mau mengaji. Jadi kita dalam gerak kerja dakwah, nama-nama nanti kita akan bagi kepada setiap video. Kita jalankan penerangan Islam kepada mualaf-mualaf yang tak mau mengaji dan solat. InsyaAllah ini kita akan berkhusus. Nombor 2 ni, pastikan semua mualaf ni belajar. Kita ada kelas dah buka dah di pejabat kita di sini. Setiap Jumaat kita mula ajar mualaf untuk dapat bimbingan agama. Yang ketiga juga saya minta lah, sekolah-sekolah yang kita ada, sekolah-sekolah di bawah haluan ni, tolonglah buat khusus kepahaman ni, kerja-kerja dakwah supaya lahirkan anak-anak kita ni boleh buat kerja-kerja dakwah kepada saudara baru, bukan hanya setakat belajar dan sebagainya. Yang terakhir saya minta lah supaya Teruk Kadir pun ada, sahabat-sahabat pun ada ni, tolonglah. Saya hari itu tak dapat majlis buka puasa bersama Pak Syidir. Kalau tidak saya boleh bisik. Tolong sampaikan hajat saya. Kita dah tubuh haluan fitrah dah. Jadi saya tak pernah tengok sepatutnya haluan fitrah pusat sudah ada. Haluan fitrah negeri dengan pusat selalu kena bersatu, kena ada mesyuarat bagaimana dalam kerja kita. Tapi ini tak ada. Tolong bagi tahu sebab apa. Haluan fitrah ni umpamanya satu kementerian pengurusan mualaf, cukup penting. Jadi kita minta Presiden kita ni kumpulkan haluan fitrah negeri dan pusat supaya kita dapat berkumpul, berbincang. Jadi ala tujuh haluan fitrah ni jadi maju ke depan dan kita menjadi contoh macam Hidayah Center. Saya tengok Hidayah Center ni terbaik sebab dia punya organisasi. Dia macam haluan fitrah juga, tapi dia ada mesyuarat, dia ada perjumpaan pusat, diberi gaji dan sebagainya. Saya ni nak minta bantuan dekat-dekat ni, hamba kat lembah ni yang terus boleh buat. InsyaAllah kalau kita lakukan terbaik, haluan fitrah tadi terbaik dalam gerak kerja dakwah di Malaysia dan di negeri-negeri lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.